استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني من علمك المخزون وصني بسر اسمك المخزون. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلى برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيد مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Siapa baca Zat? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap muka surat 13 Muka surat 13 baris berapa dah semalam. Yang tu lah yang mula matan baru tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, barisan yang ke-13. Yang matan baru tu. 14. Barisan yang ke-14. Muka surat 13, barisan yang ke-4. Berada atas. Muka surat 13, barisan yang ke-14 daripada atas. Okey. Matan tu dah baca, dah ni nak baca yang ni terus Tak baca yang ni terus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fi daraina amin rabbal alamin. Yani anna al-isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bil khafdi nahwu marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin wal ghulamu Zaidin. Fazaidun al-majruru bil ba'i wa ghulamu ismani li wujudil khafdi wat tanwinu nahwu Zaidun dengan, boleh baca dua-dua Zaidun dengan Zaidin boleh ke Zaidun atau Zaidin wa rajulin fa Zaidun wa rajulun kullu minhuma ismun li wujudit tanwini fihi wat tanwinu nunu sakinatun nunun sakinatun talhaqul akhira okey talhaqul akhira lafzan la khattan wadukhulul alifi wal lami nahwu waduhulul ke? Atas pada mana tu? Tu pada watanwi jap. Wadukhulil betul. Wadukhulil alifi wal lami nahwu ar-rajulu wal ghulamu fakullun minhuma ismun lidukhuli alaihima. Okey, cukup. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syaikhu asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yani
Menghendakilah ia musannif. Jadi kita duduk bahas apa ni? Jangan lupa pembicaraan kita. Jadi kita ni dah masuk dah tanda-tanda isim. Ataupun kita panggil alamat isim. Jadi kita maklum ta'rif bagi isim itu kalimatun dallat ala ma'nan walam taqtarin bi zamanin wad'an. Itu ta'rif bagi dia. Kalimah yang menunjukkan ia kalimah di atas makna padahal manakala tidak menyertailah ia kalimah itu dengan mana-mana masa pada hantaran, pada letakkan bahasa Arab. Jadi bila sebut isim tu dia tidak menyertai dengan mana-mana masa. Itu dia menunjuk di atas makna. Macam mana kat tadi kalimatun dalas ala maknan fi nafsiha kan. Tolong betul kalau saya salah, tolong betul. Ta'rif dulu. Kalimatun dalas ala maknan fi nafsiha walam taqtarin bi zamani wad'iha. Itu dia. Betul. Kalimatun dalat dan kalimah menunjuklah ia kalimah dalat ala makna di atas makna fi nafsiha, ini bisa babi nafsiha dengan sebab diri kalimah. Dengan sebab diri kalimah itulah ini katakan isim. Tapi walam taqtarin bi zamani wad'an. Walam taqtarin dan padahal tidak menyertailah ia kalimah dengan mana-mana masa binu'ain wad'an pada hantaran. Ini pada hantaran bahasa Arab. Itu ta'rif. Kemudian dia nak tanya pula apa dia alamat isim. Maka semalam kita dah takdir dah falismu yu'rafu, yani fa'alamatul ismi yu'rafu. Dan bermula tanda-tanda isim itu, alamat isim itu kita nak cam. Tanda ni kita cakap percaman. Orang tadi kata cam mana? Nak cam mana? Dia tu tanda alamat isim. Nak kenal mana? Bukan nak kenal tanda dia. Macam kita lah. Kita tahu lah rumah. Kita tak kenal dah nama si Zaid tu, kenal dah. Bila kenal si Zaid tu, maka kita nak pergi ke rumah dia. Bagi macam mana kita nak kenal rumah dia macam mana? Bila nak kenal rumah dia, mestilah kena ada tanda-tanda nak pergi rumah dia. Kat mana tanda? Kalau nak pergi rumah dia ni, tanda dia ada. Nak pergi menjumpa orang ni, tanda dia ada apa isyarat sebagainya. Tu tanda-tanda dia lah. Begitu juga. Isim, alamat isim. Tanda dia apa? Dia kata yu'rafu bil khafdi. Dikenal akannya dengan sebab khafat. Dengan sebab harajar. Dengan sebab dijarkan. Kena dia sebab baris bawah tu kita kata dia isim. Betul? Yu'rafu bil khafdi wa tanwin, dengan tanwin. Bila ada tanwin tu kata isim. Wa dukhuli alif wal lam, dan masuk ini ada huruf alif dan lam. Al itulah. Jumpa Al-Quran ada al. Ni isim, ada isim ni, tanda isim ni. Lepas tu wal al. Dan satu lagi wa hurufil khafdi, dan huruf khafat. Huruf khafat. Tu dia. Baik. Kemudian itu nak kenal dia. Kemudian ini pengarang kita dia nak syarah pula. Dia nak syarah pula ya'ni. Dia nak syarah dah. Bismillah. Ya'ni mengkenakilah ia musannif. Bila sebut ana ya'ni, dia ta'diyah. Apa ta'diyah? Ta'diyah ni melampaui. Dia berhajat kepada ta'diyah dengan huruf jar. Ba, ila, tu semua huruf jar tu. Bila lafaz ana ya'ni, kehendak tu. Macam ni ya'ni. Itu dia berhajat kepada, dia mentakdiahkan. Ini melampaui kepada huruf jar. Dia kena ada pasangan dia, kita kata. Dia kena ada gu dia. Nampak tak? Bila ya'ni, dia gu dia dengan ba.
Kalau asyara tunjuk dia guru dia dengan ila. Pasangan dia dengan ila. Dengan huruf jar dia. Dia tak boleh sepasangan orang lain, tak boleh. Nak kata asyara bi, tak boleh. Kalau ada gitu, kita kena takwilkan bi ba dengan mana ila. Tengok ayat Quran pun macam tu juga. Bukan kita nak buat semudah tu, nak buat ayat Arab, kita tahu kalimah Arab, lepas tu kita buat ayat. Dia kena uslub Arab. Gaya bahasa. Arab ni dah ada gaya bahasa dia. Bila gaya bahasa, bila nak sebut yakni, mestilah dia takdiah dengan huruf ba. Habis itu, macam kita bahasa Melayu gitu juga. Takkan kita awak makan dengan apa? Lepas tu kita jawab makan pada sudu. Kena tak makan pada? Tak kena, makan dengan sudu. Baru kena. Nampak tak? Tu kita pun macam tu juga. Tu dia Ustaz Azul. Seronok je naik kereta lah. Driving kereta apa? Orang rumah bawa, orang rumah bawa. Rumah tak apa, cantik. Orang kata bersungguh. Dia panggil mujahadah. Mengaji tu macam tu lah. Baik. Tu ana yakni, kena ingat tu dia. Yakni annalisma. Ini yakni bihi. Itulah. Yakni bihi. Mengenakilah ia musannif bihi ay biqaulihi. Apa biqaulihi? Yakni falismu yu'rafu itulah. Mengenakilah ia musannif dengan katanya, kata musannif falismu tu. Kena apa situ? Analisma akan bahawasanya isim itu. Kenapa tak baca innalisma? Kenapa baca analisma kalau orang tanya kita esok? Dalam Quran ada kadang anna, ada inna, sebab apa? Sebab anna, bila nak letak anna tu, permulaan ayat kan? Tak kena. Bila sebut anna, dia mesti berhubung dengan ayat. Kalau nak guna ayat inna, mestilah pada permulaan ayat. Sebelum dia tu tak ada lafaz lain. Kalau nak guna anna, sebelum dia tu ada lafaz lain, kemudian baru kita guna anna. Kalau semata-mata nak tulis anna, tak boleh. Baru ni ada apa? Hadis ke apa, tak ingat. Tak silap hadis. Di Facebook kan banyak orang letak baris salah. Kita hadis ni kena ingat. Kena jaga elok. Baris. Makan boleh ikut dan tulisan baris hadis. Tak hormat kita. Tengok dia buat satu nota, tapi dia bukan. Zaman sekarang kan banyak edit bagi cantik. Jadi dia punya tulis baris tu macam bukan tak tepat, memang tak tepat langsung lah. Tak kena lah. Jadi hati-hatilah. Kalau kita nak keluarkan hadis, baris tu hati-hati. Takut-takut orang hafal hadis tu, dia pegang hadis tu macam mana? Begitu juga ayat Quran pun begitu juga. Hadis ni ayat Quran tak apalah, ada tempat rujukan. Hadis ni nak cari mana? Orang baris orang tak tahu. Nak kena cari ulama. Nak kena cari orang. Ini baca lagu ni, ana ke inna. Hadis malam awaluhu wa akhiruhu. Tengok ni satu contoh nak tanya ni. Contoh hadis. Ada dalam hadis kalau seseorang tu makan, apabila dia makan dia terlupa nak baca bismillah. Kebanyakan orang selalu baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kebanyakan. Sebenarnya mengikut perkataan riwayat hadis itu salah. Bukan tak tepat dah, tak salah terus. Dia kena ada nahu kita, sebab tu kita ngaji nahu tu. Dia kata dalam tu bismillahi awalahu wa akhirahu. Satu boleh baca. Ataupun satu je bismillahi awalihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Betul satu tu saya baca, kena tak? Betul. Macam tu semalam. Yalah, kalau tak kena tolong tegur lah. Jadi kebanyakan orang kita baca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Tak kena tu. Mana ikut dan. Dalam hadis dia baca dua je. Ada riwayat dia selisih di situ pun.
Bismillah awalahu wa akhiruh. Ini bismillah fi awalihi wa akhirih. Yang masyhurnya bismillah fi awalihi wa akhirih. Yang masyhur. Tapi tak nafi kata bismillah awalahu tu salah, tak betul juga. Yang tak betul langsung bismillah awaluhu. Macam Haji aku selalu macam mana Haji aku dulu di Melaka tu Haji baca lagu mana? Haji aku? Tak ada pula dah. Ada Haji? Awaluhu lah yang biasa tu. Awaluhu itulah. Ni segi baris tak kena. Nak baca awal nak i'rab jadi ke mana? Dengan nama Allah yang bermula jadi yang bermula awalnya dan akhirnya. Apa dia nak cerita? Kalau dengan nama Allah fi awalihi wa akhiri, pada permulaan kerja dan pada akhir kerja, tak apa. Kena tu. Ada fi lah. Fi ada boleh ataupun tak mau fi pun tak apa. Bismillah awalahu. Kalau awalahu jadi mansub bi zarfiyah. Awalahu. Awalahu kalau orang tanya asal baca awalahu sebab i'rab dia jadi mansub ala zarfiyah. Ataupun kita kata mansub bi nazil khafid. Nasab dengan dihazafkan huruf khafat. Asalnya bismillah fi awalihi, tapi bila tak ada fi tu dia baca awalahu sebab awalahu tu dia panggil zaraf. Zaraf zaman. Zaman. Kena ingat tu Kadang-kadang tak sedar. Sebab tu kita penting baca ngaji nahwu ni. Nak praktikal ni, nak tatbik untuk apa? Untuk tatbik untuk kita baca hadis. Sunat kita baca hadis secara tertil. Disebut dalam kitab Syarah Zurqani. Syarah Zurqani, syarah bagi Allah Syahmat. Matan bagi Baikuniyah. Matan Baikuniyah mustalah hadis. Dia kata sunat kita baca hadis itu dengan secara tertil. Sunat. Sunat. Habis itu. Itu tartil. Malah kalau baris lagi lah kena jaga. Kalau Rasulullah. Baik. Yakni analisma. Mengenakilah ia musannif bihi qawlihi. Dengan kata-katanya musannif. Analisma. Akan bahawasanya isim itu macam anna lah. Tinggal macam inna. Kena ingat tu. Tulis itu siap-siap. Anna jatuh pada pertengahan kalam. Kalau inna jatuh pada permulaan kalam. Nampak pegah tu. Lubik situ. Analisma. Bahawasanya isim itu, khabar. Yatamayyazu. Terbezalah ia isim itu. Tamayyaza yatamayyazu tamayyuzan. Atau wazan tafa'ala. Dia panggil bab mutawa'ah. Bab mutawa'ah. Melampaui. Lepas tu terbeza. Dia kena ter. Kasartu zujaja. Telah pecahlah oleh akan gelas. Fan kasara. Itu terpecah. Ini yang pertama tafa'ala. Boleh juga. Analisma yatamayyazu. Bahawasanya isim itu yatamayyazu. Boleh baca dua. Yutamayyazu pun boleh. Nak fa'il dia rujuk pada isim sama juga. Yatamayyazu terbezalah ia isim itu terbeza anil fi'li wal harfi. Terbeza tu daripada fi'il dan haraf. Terbeza daripada fi'il dan haraf. Terbeza bil khafdi dengan khafat. Ini dengan sebab khafat. Tulis itu. Dengan sebab khafat. Malam mana misal? Misal dia macam mana? Macam mana yang dikatakan isim itu dia nak membezakan, nak dibezakan dia tu daripada fi'il dan haraf tu dengan khafat. Jadi nak bezakan fi'il dan haraf itu mestilah dengan khafat. Dengan baris bawah kita panggil. Khafat ni apa korang tanya? Jar itulah, jar. Nampak Haji aku?
Bila kata khafat tu apa? Baris bawah tu. Kasrah. Kasrah. Jar tu maksud dibaris kat bawah. Khafat. Khafat istilah dalam ilmu adalah ulama apa? Ji, saya beritahu semalam. Siapa tu? Rahman. Kufah. Khafat kufah. Kalau jar Basrah. Basrah. Tu kena ingat. Itu istilah dia. Macam kita lah. Tapi sama je. Itu khafat. Khafat tu istilah ilmu ulama kufah. Kalau jar ulama Basrah. Tu dia. Macam kita lah. Bubur dengan nasi air. Nasi air istilah apa tu orang Kelantan. Bubur istilah orang KL. Benda sama je. Tapi lafalan lain. Baik. Malam ini misal nahu marartu bi Zaidin. Berjalan boleh aku dengan Zaid. Ba tu dipanggil ba apa tu? Kalau dalam bahasa Arab dipanggil ba li ilsaq. Berdepek, berhampiran. Orang kita kalau ba semua raja betul dah, ba raja. Kena dah. Tapi ba tu dipanggil ba lil ilsaq. Ilsaq. Alif lam sad alif qaf. Ilsaq. Alif lam sad alif qaf. Ilsaq. Ilsaq ni apa? Berhampiran, berdepek. Berjalanlah oleh aku dengan Zaid. Maksud berhampiran dengan Zaid, berdepek dengan Zaid. Bali ilsaq dia panggil. Ni kita nak belajar, nak kenal Quran, nak baca Quran tu, nak tahu maksud ba ni ba apa. Bukan ba mana dengar semua kita terjemah dengar semua. Nampak Haji Haji Yaakob? Kita terjemah dengan dengar semua. Jumpa ba dengan kan? Bersama. Tapi kalau terjemah ba ni, kita nak kalau nak hampir kata berhampiran tu, kita bersamalah, berdepek, bersama. Tapi nak terjemah dengan tu, itu kalau untuk orang budak sekolah rendah, sekolah menengah, dia pakai tu. Berjalan aku dengan Zaid. Apa maksud dengan? Ba tu ba apa? Dia panggil ba lil ilsaq. Nama dia. Maksudnya berhampiran ni bersama dengan Zaid. Kita nak terjemah pun dia kena tahu makna ba tu. Kita bukan nak tahu terjemah ba. Kalau ba semua tahu, tengok kamus, ba dengan tahu dah. Tapi kalau nak tahu ba tu dengan mana apa? Ilsaq kita belajar sekarang. Nahu tu kena tahu tu. Saya lupa nak bagi tahu. Siapa-siapa yang belajar bahasa Arab dengan saya ni kalau boleh tu biarlah paling kurang ada kamus Arab ke Melayu, iaitu kamus Al-Marbawi. Kamus Al-Marbawi, tolong tulis dekat ruang komen tu. Siapa ada kamus Al-Marbawi? Saya ada tak? Ada. Ustaz Nuzul ada? Ustaz Nuzul? Ada. Jemaah lain ada tak? Ada. Haji Yaakob ada? Ada tapi jarang buka. Dia kena selalu buka. Saya dulu biasa dengar Babel Iskam. Babel Ghazali Babel Ghazali dia hafal kamus Marbawi. Oh hebat betul. Hebat tu dia hafal. Kamus Marbawi. Tu ada. Tu tunjuk sikit. Kamus Syekh Idris Al-Marbawi. Merbau. Orang Merbau. Saya dah pergi kubur dia dah. Alhamdulillah dah ziarah kubur dia. Dekat Merbau dekat Perak. Oh, kat Perak kat Perak. Saya balik tu daripada tak ingat. Bukan. Dia dekat belah-belah Taiping tu depan sikit.
Merbau. Alah balik lah, bukan alah pergi. Alah balik. Nak pergi ke KL tu, saya ikut sana. Merbau orang Perak. Syekh Idris Al-Marbawi. Dia ni orang alim. Orang Melayu kita orang alim. Dia duduk Mekah lama. Dikatakan dia tu anak murid Syekh Ahmad Zifatani juga. Minta maaf. Dia katakan dia tu anak murid Tok Kenali tak silap. Jadi kamus tu minta siapa beli, tolong beli yang murah, kamus tu tak mahal. Dia kalau boleh kita saja tengok. Kalau di pondok kebanyakan guna kamus tu untuk sebagai rujukan tengok. Sebab kamus tu bagus dia. Kadang-kadang Syekh Idris Marbawi dia ada letak gambar rajah. Gambar kalau kita tak tahu binatang tu, contoh binatang apa yang nama tu nanti dia letak gambar rajah, gambar binatang tu. Nak bagi kenal. Kalau boleh kalau kitab tu baguslah Kamus Al-Idris Syekh Idris Al-Marbawi. Bagi Kamus Al-Marbawi. Dia tafsir pada tafsir dia pada tafsir Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi ada tafsir payah dapat. Rare kita ada rare payah dapat tafsir dia. Baik. Malam mana misal au marartu bi Zaidin, berjalan aku bersama dengan Zaid. Wa gulami Zaidin. Jadi ba tu nampak dia masuk pada isim. Jadi kita nak kata alamat isim apa dia? Ba tu lah. Kalau orang tanya Zaidin tu isim ke fi'il ke haraf? Kalau orang tanya kita esok, kita menjawab Zaidin tu isim. Sebab apa isim? Sebab ada sebab ada haraf jar. Sebab dia tu khafat. Sebab dia dijarkan dengan ba. Kita jawab itu. Sebab masuk ba tu dijarkan dengan ba, maka dia baris bawah Zaidin. Maka kita cam kata tanda tu Zaidin tu isim. Satu. Wa gulami Zaidin. Tu idafat tu nampak tak? Idafat. Dan hamba bagi Zaid. Jadi sebab apa kata Zaidin tu sebab apa kata Zaid itu dibarikan bawah? Sebab apa? Walam Zaid, sebab baca cara idafat. Apa idafat? Sandaran. Kita sandarkan hamba itu kepada Zaid. Ulam. Ulam tu hamba. Hamba bagi Zaid. Habis itu. Tafriq pada misal Fazaidin. Kenapa tak baca Fazaidun? Boleh juga. Kalau baca Fazaidin di atas jalan hikayat. Ustaz Nuzul buat kita dah. Pakai tempat lain. Pakai tempat lain. Cari tempat selesa sikit lah. Nanti orang duk ingat apa dia kawan ni buat kitab dengan tulis-tulis kat atas kereta ni. Okey. Fazaidin, maka bermulalah Fazaidin. Fa tu panggil fa tafriq, bagi tafriq muwafaqah. Yang terlupa tafriq pada misal. Maka bermula lafaz Zaid itu. Zaid mana? Al-majruri bil babi. Zaid yang dijarkan dengan ba. Satu. Wa gulami. Dan gulam tu. Dan lafaz gulam tu. Khabar. Ismani. Isim kedua-duanya. Ismani tu khabar. Ismani. Isim kedua-duanya iaitu lafaz Zaidi yang dijarkan ba dan lafaz gulam. Saya tak lengkap lagi. Kejatuh kitab saya. Betul lah. Fazaidin al-majruru bil bab'i. Maka bermula Zaid yang dijarkan tu sifat pada kata Zaid al-majrur tu. Baca al-majruru. Maka Zaid yang dijarkan akan Zaid itu dengan ba dan ulam. Wa ulam tu apa? Tak habis ayat gitu. Dan ulam
Rizwan. Macam ayat tak habis. Wa ghulamu ismani kan. Kita tambah dia. Sekejap Wa ulami Zaidin. Patutnya nak satu lagi tu. Tak berapa sedap. Sebab dia kata macam tak berapa sedap. Maka bermula lafaz Zaid yang dijarkan akan Zaid tu dengan ba dan ulam. Ulam tu atas pada Zaid. Yalah. Dan lafaz ulam. Ini lafaz ulam apa? Ayil majruri. Dia kena yang dijarkan. Bukan bil ba. Ayat tak apa nak sedap. Dan lafaz ulam. Ulami tu. Lafaz ulami tu. Dan lafaz ulami tu. Ulami Zaidin. Oi. Marartu bi Zaidin. Wa ulami Zaidin. Marartu bi ulami Zaidin. Atau di situ. Ustaz Zul. Mau kena. Berjalan oleh aku dengan Zaid. Satu. Berjalan oleh aku bi ulami Zaidin. Dengan hamba bagi Zaid. Tu semua lain-lain tu. Tapi dengan lafaz ulam betul lah. Betul. Baik. Kata dia tu. Isma ni isim kedua-duanya bagi lafaz Zaid dan ulam. Sebab apa kata isim? Ilat bagi sesuatu yang mahzuf. Illatun li mahzufin. Wa innama kana. Ismani. Sesungguhnya adalah dua isim itu, Zaid dan ulam itu. Wa innama kana. Sesungguhnya adalah Zaid itu dan ulam itu isim. Wa innama kana ismaini apa? Sesungguhnya adalah Zaid dan ulam itu. Ayat tak habis lagi saya ni. Wa innama kana. Ini. Wa innama kana ismani. Sesungguhnya adalah dua isim itu. Apa dua isim itu? Tulis. Zaid dan ulam tu. Khafdan. Dikhafatkan. Dikhafatkan. Sebab apa? Liwujudil khafdi. Kerana ada khafat. Ataupun kita kata wa innama kana ismaini. Sesungguhnya adalah dua isim itu Zaid dan ulam tu sebab apa? Liwujudil khafdi. Sebab apa ada dua isim tu? Situ lah kena mudah situ. Wa innama kana ismani. Sesungguhnya adalah Zaid dan ulam itu kerana tamah. Sesungguhnya didapatkan akan Zaid dan kalam itu sebab apa? Situ. Kerana tamah. Ustaz Nuzul. Kerana yujadu. Bila kata yujadu ismaini lah. Wa innama kana ismaini. Sesungguhnya didapatkan akan dua isim itu. Apa dua isim itu? Zaid dan ulam tu sebab apa? Liwujudil khafdi.
Kerana ada khofat. Kerana ada khofat. Liwujudil khafdi ai fihima, pada kedua-duanya, pada Zaid dan Ulam. Tulis situ. Padanya pada Zaid dan Ulam. Habis. Wattanwini, atau pada kata analisma, atau pada kata bil khafdi, Malik. Bil khafdi. Analisma, yakni analisma yatamayyazu anil fi'li wal harfi bitanwini. Saya kita nampak Ustaz? Bitanwini. Sesungguhnya bahawasanya isim itu terbezalah, ia isim daripada fi'il dan haraf, terbeza bitanwini. Atau pada situ. Atau pada kata khafdi. Atau pada kata al-khafdi. Mana misal nahu Zaidun ataupun nahu Zaidin wa rajulin. Nampak Zaidun. Ada apa tanda alamat situ Ustaz Nuzul? Tanda alamat dia apa? Tu tanwin. Zaidun, bunyi tun lah. Itu tanwin. Sebab ada tanwin kita kata dia tu isim. Jangan terlupa tu. Wa rajulun. Tu. Orang tanya esok, Zaidun tu isim ke fi'il ke haraf? Orang tanya kita esok. Kita menjawab isim. Sebab apa isim Sebab alamat dia, tanda dia ada tanwin. Kalau orang dengar esok, faham senang. Kita nak jawab senang. Kita dah tahu alamat tanda dia. Orang buka Quran kata, hak ni tanwin ke? Ini nak panggil apa kalimah ni? Dekat kalimah ni kalimah isim. Sebab apa? Kena ada huruf tanwin. Ta'rif isim tu apa? Kita menjawab. Ta'rif isim ni iaitu kalimah yang menunjuk di atas makna dengan sebab diri dia. Jadi dengan sebab diri dia lah menunjukkan di atas makna. Makna diri dia tu apa? Kalau tanya makna isim. Lagi pula dia tidak menyertai dengan mana-mana masa pun. Dia tak bersangkut paut dengan masa. Bila sebut Zaid, ada bersangkut dengan masa tak? Tak betul? Bila sebut Zaid ada bersangkut paut dengan masa tak? Tak ada. Tak ada. Zaid. Orang panggil Zaid. Itu isim lah. Dia ni bersangkut dengan masa ni pukul 8.30. Orang tak sebut gitu. Tak ada kait langsung dengan masa. Kalau fi'il ia ada perbuatan. Makan. Kalau sebut makan tu kita tahu dah. Awak makan bila Pagi tadi ke pukul apa awak makan? Dia ada pertanyaan soalan. Takkan dia tanya, pukul apa Zaid? Nak jawab pun tak boleh. Kau bertanya pukul apa Zaid. Zaid tu kan isim. Fi'il tu kan perbuatan. Perbuatan mesti berkait dengan masa. Nampak lagi? Tu lupa yang dulu terbelajar. Baik. Kemudian tafriq pada kata Zaidun wa rajulun. Fa Zaidun wa rajulun. Dan maka bermula Zaid dan rajulun. Kullu minhuma. Bermula tiap-tiap daripada kedua Zaid dan rajulun tu. Ismun ialah isim. Sebab apa boleh kata isim? Wa innama kana kullu minhuma isman. Yang tadi tu kalau molek tu wa innama kana ismaini. Ini dia kata wa innama kullu minhuma isman. Kalau tadi tu wa innama kana
Sesungguhnya adalah. Dia kena cakap kana. Yang tadi Ustaz Zul, kaf alif nun alif sebab tasniah. Kana. Sesungguhnya adalah kedua-duanya lafaz Zaid dan Zaid dan Ghulam itu ismaini. Apa kena? Saya kalau tak kena tolong tegur saya Ustaz Zul. Wa innama kana ismaini. Sesungguhnya yang dulu. Sesungguhnya adalah kedua-duanya Zaid dan Ghulam itu ismaini, kedua-duanya isim. Liwujudi. Ini pun sama juga. Ini pula sebab apa dia panggil illatul limahzufin. Wa innama kana kullu minhuma isman. Oh, kena. Sesungguhnya adalah tiap-tiap daripada kedua Zaid dan Rajul tu isman, isim sebab apa? Liwujudi tanwini fihi. Kerana ada tanwin, kerana ada bagi tanwin padanya pada kullun minhuma. Dobit situ. Fihi ay fi kullin minhuma. Pada tiap-tiap daripada keduanya, yakni daripada Zaid dan Rajul. Habis itu. Kemudian wat tanwin, waw tu apa pula dah? Ni kalau kita nampak ni, kalau pintas ni kan. Seolah-olah orang tanya musannif. Dengar, sekali saya tanya Ustaz Nuzul lagi. Standby. Musannif. Tanwin tu apa? Saya cakap bahasa Melayu ni. Tanwin tu apa? Lepas tu tiba-tiba dia kata wat tanwinu. Ustaz Nuzul, waw tu apa Ustaz Nuzul? Istinah li bayan. Terus jawab lah, dah bagi clue dah. Allah, nak lemak lagi. Kita bagi clue punya lama clue, dia punya jawapan senang. Istinah lil bayan. Allah. Apa takrif istinah lil bayan? Takrif dia tak ingat tapi betul. Tu siapa tu? Rahman. Apa dijawab bil soal muqaddarah tu ingat belakang. Ingat belakang depan. Rahman. Ya. Apa dia? Allah. Takrif bagi istinah lil bayan. Waktu merojaah Ustaz Nuzul dia tulis tak? Yang tu tak ada pula lah. Tak ada. Apa tu Ustaz? Ustaz Nuzul nanti tolong tulis kat dalam ni. Itu dah bagi dah tulis dah saya tu kan? Ustaz Nuzul tulis dah itu kat dalam grup. Okey, Ustaz Nuzul nak jawab, biar bagi Ustaz Nuzul jawab lah. Ingat ke? Tak jumpa. Banyak sangat. Tak jumpa. Allah banyaknya. Terabur sangat. Banyak sangat. Okey. Waw istinah lil bayan al-waqi'atu fi su'ali muqaddarin. Waw yang jatuhlah ia waw pada soal yang ditakdirkan. Soal tu kita kena buat andaian. Kena buat takdirkan. Dia tak ada soal di sini, tak ada. Soal dia ma ta'rifut tanwin ayyuhal musannif. Ya musannif, wahai musannif, ma ta'rifut tanwin. Bermula apakah takrif bagi tanwin? Tapi tak adalah di situ soalan. Kita faham dengan waw tu je, waw sekor tu je. Orang tadi kata waw sekor. Kemudian dia jawab wa tanwinu, dan bermula takrif bagi tanwin. Dan bermula tanwin itu dia nak takrif. Apa tanwin? Ni kena ingat. Dia kitab ni Ustaz Nuzul. Dia banyak takrif. Takrif ni penting kan, definisi. Kita nak kenal orang tu kena tahu definisi. Kita nak hukum sesuatu kena takrif. Sebab tu kalau orang belajar ilmu mantik, dia ada bab takrif. Nanti akan datang insya-Allah. Mungkin dalam seminggu atau 2 minggu nanti kita nak buat tambah satu kelas
Mungkin dalam Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu, mungkin dalam Rabu, Khamis kita bergilir-gilir. Mantik tu kita bergilir dengan Fathul Majid dan Sorof. Nahu tu kita baca tiap hari. Confirm. Contoh ni macam ni. Isnin, Selasa, Nahu, Tauhid, Sorof. Isnin, Selasa. Rabu, Khamis kita baca Nahu dengan mantik. Nampak lagi? Lagi banyak sikit luar. Kita tak boleh kalau nak tukar dengan Sorof tak boleh tukar, takut baca sikit sangat mantik. Nampak Ustaz Azul? Boleh Ustaz Azul? Boleh mantik dia kena belajar. Sebab mantik ni penting, ni bab ta'rif. Kita nak hukum sesuatu benda, kena tahu ta'rif dulu. Kita nak tahu alam ni. Alam tu apa? Kita kata alam ni qadim. Mana nak kata qadim macam mana? Dia diri hakikat alam pun dia tak tahu. Ta'rif bagi alam tu apa? Nak hukum mesti kena tahu ta'rif. Kita nak kata tanwin. Tanwin tu apa? Dia kena tahu tak? Kena tahu ta'rif dulu. Macam baru ni kita cakap kalam. Kalam tu apa? Kita kata kalam tu perkataan. Memanglah perkataan. Kita nak tahu ta'rif kalam tu apa? Nak hukum kata kalam macam ni, nak tahu ta'rif kalam tu apa? Kalau orang tanya, kita kata inqama Zaidun. Lepas tu orang tanya, itu kalam ke? Kita pun jawab, tu kalam. Nampak sangat dia tak kena ta'rif kalam. Kalam tu apa? Huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam tu mesti lafaz yang bersusun. Paling kurang 2 kalimah, bersusun 2 kalimah. Al-mufid lagi pula yang memberi faedah. Qoma Zaidun tak memberi faedah, tak panggil kalam. Cakap gitu. Barulah orang tengah, dah tahu ta'rif. Bila dah tahu ta'rif, baru kita boleh hukum. Itu penting dalam bab ta'rif. Saya akan ambil kitab mantik paling asas. Situ ada sejarah dia. Dalam tu saya dah tengok dah. Kita biasa ngaji kat kitab tu. Saya nak belajar dengan Babeli dulu. Kitab tu seronok walaupun dia banyak perkataan yang kita jarang dengar. Perkataan yang moden sikit. Tapi dia ada cerita sejarah. Mantik ni ambil daripada siapa? Yunan, Greek. Dan ada cerita lah dalam tu insyaAllah. Tengok dalam masa seminggu, 2 minggu lagi. Kita bagi baca banyak sikit Nahu ni. InsyaAllah. Baik, tengok. Watanwinu. Dan bermula tanwin. Ialah nunun sakinatun. Ialah nun yang disakinkan akannya. Apa nun sakin? Nun yang dimatikan. Nun tu lah. Bukan. Asal dia gini. Asal. Zaidun tu. Zai, ya, dal, nun. Zaidun. Tu kata sakin tu. Lepas tu, kita punya mati, lepas tu, yang nun tu kita matikan. Dun. Asalnya begitu. Tapi pada tulisan bukan begitulah. Tapi cuma asalnya. Wa tanwinu bermula tanwin itu nunun sakinatun. Nun sakinah. Nun sakinah mana? Talhaku sifat. Yang menghubunglah ia nun sakinah al-akhirah. Tulis. Al-harf al-akhirah yang menghubungkan ia nun sakinah tadi akan huruf yang akhir. Akan huruf yang akhir. Lafzan pada lafaz. La khattan. Lafzan la khattan. Tulis. La talhaku khattan. Tidak menghubungi ini pada tulisan. Nampak tak? Ni, Ustaz tengok. Ni. Zaidun. Zaidun tu kita pada sebutan kita tu. Dia ada bunyi nun tak, tanwin? Ustaz ada tak? Ada. Ada. Tapi pada tulisan ada tak? Tak ada. Tak ada.
Dia tulisannya dia zal yada je, dal. Baik, habis. Jadi dia mengurutkan akan huruf yang akhir pada lafaz dan tidak pada tulisan. Zaidun, dal tu huruf yang akhir. Nampak Ustaz? Jadi kalau tanya tanwin tu apa? Tanwin ialah nun sakinah, nun yang dimatikan. Lagi pula yang menghubungkan nun sakinah tu akan huruf yang akhir pada lafaz. Dia menghubungkan. Tapi tidak pada tu tulisan. Pada lafaz tu kita hubung Zaidun. Nampak tak? Dun. Nampak tak? Dun. Rajulun. Kita menghubungkan dengan nun sakinah tak? Tapi pada lafaz. Tidak pada tu. Tidak pada tulisan. Tulisan tu tak ada nun. Tak ada nun. Dia kalau ada pada tulisan nun tu dipanggil ilmu arud. Mustaf'alun. Min sinta fa'ain lam nun. Bukan ain lam saja. Nun. Dia dihidupkan pada tulisan. Habis. Kemudian wadukhulil alifi wal lami. Sikit lagi. Dan atau pada mana ni? Atau pada bidukhul. Atau pada kata khafdi. Bil khafdi. Soalan kata analisma. Atau ni dia panggil apa? Dia berkaitan dengan perkara yang dulu. Dia menghubungkan dengan perkara yang dulu. Sebab dia nak mencantumkan balik ayat tu balik. Soalan gini. Dia cantum balik ayat macam ni. Tengok. Analisma yatamayyazu anil fi'li wal harfi. Ambil yang dulu. Tengok dulu. Dulu bil khafdi kan? Ambil. Bidukhulil alifi wal lami. Dengan masuk oleh alif dan lam. Ini dengan ada alif dan lam. Idafat dukhul kepada alif. Dipanggil idafat masdar kepada fa'il. Sanuzul. Balam mana misal? Wa misalu zalika dukhulil alifi wal lam. Nahu qaulika ar-rajulu wal gulamu. Nak baca rajuli pun boleh. Nak baca gulami pun boleh. Di atas jalan hikayat. Tafriq pada misal ar-rajulu wal gulam. Orang tanya al-rajulu ni isim ke fi'il ke Arab? Isim. Sebab apa isim? Sebab dia ada alif lam. Kita jawab itu esok. Senang lah tu. Sebab apa boleh kata ar-rajul tu isim Sebab dia masuk alif lam. Sebab apa kata rajulun tu dipanggil rajulun tu nak panggil apa? Panggil isim. Sebab apa panggil isim? Sebab dia tanwin. Tanwin tu apa? Tanwin tu dia menghubungkan pada huruf yang terakhir pada lafaz tapi tak pada tulisan. Kalau jawab gitu orang pun dengar Allah sedap. Orang nak mengaji, orang dengar itu dia faham cerah masalah dengar itu. Aku nak tahu isim-isim tu apa cerah isim pula. Dengan sebab diri dia, kalimah yang menunjuk di atas sebab diri dia. Ada makna pada dengan sebab diri dia. Zaid tu ada makna? Ada. Tengok. Semua satu-satu kita boleh heret sampai habis. Itu bahasa Arab. Itulah panggil nahu. Baik. Fakullun minhuma. Maka bermula tiap-tiap daripada keduanya. Keduanya ar-rajul wal ghulam tu. Ismun ialah isim. Sebab apa? Lidukhulil al. Ilat bagi sesuatu yang mahzuf. Wa innama kullin minhuma isman. Ambil situ Ustaz Nuzul. Wa innama kana kullun minhuma isman. Ilat bagi sesuatu yang mahzuf. Sebab apa? Sesungguhnya adalah tiap-tiap daripada keduanya itu isim. Sebab apa? Lidukhuli al. Awak ada kedua al. Okey, baik.
Masih Haji. Lidukhuli al. Kerana